sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Eng sebagai pengurusi majlis kita pada pengajian petang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh ahli keluarga baginda Nabi, juga kepada seluruh para sahabat baginda Nabi dan juga kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dahulu hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam petang asar yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita menyambung kembali pengajian tasawuf kita, iaitu berpandukan kepada kitab, iaitu namanya kitab Adab Sulukil Murid, karangan seorang wali Allah namanya Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, ataupun dikenali sebagai Imam Al-Haddad, insya-Allah. Jadi sebelum itu kita hadiahkan dahulu bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang asal kitab Adab Sulukil Murid ini, iaitu Imam Al-Haddad. Dan juga kita hadiahkan kepada guru kita, yang mana kita mendapat limpahan ilmu daripada beliau, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, dan juga pengarang asal kitab ini ataupun penterjemah kepada kitab yang ada dengan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah SWT semua ni, iaitu Ustaz Muhammad Akmal bin Ghazali hafizahullah ta'ala. Moga-moga sebagaimana Allah SWT kurniakan kepada guru-guru kita semua tadi itu kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT. Moga-moga dengan kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini, Allah juga kurniakan kepada kita semua kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah Allah kurniakan kepada guru-guru kita semua. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi insyaAllah kita akan terus kepada bacaan niat belajar yang juga dikarang oleh pengarang asal kitab ini, iaitu Imam Al-Haddad, insyaAllah. Jadi jom kita baca bersama-sama niat belajar ini. Moga-moga Allah bagi kepada kita
hati yang fokus, hati yang boleh faham apa yang kita belajar, dan juga hati yang sentiasa dalam berkata kedekatan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang pengajian dan juga selepas pada pengajian nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersambung seterusnya kepada pengajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan pengajian kita pada petang ini iaitu pada fasa yang ke-16. Iaitu kita masih lagi dalam penerangan tajuk berkenaan dengan rezeki milik Allah, jangan risau. Ya, rezeki milik Allah jangan risau. Dan sebagai seorang yang dalam perjalanan rohani, hati hendaklah sentiasa berada dalam kedekatan hati dengan Allah SWT. Ya, hati kita ni akan bimbang bila kita lupa pada Allah. Hati kita akan bimbang bila kita merasai jauhnya Allah daripada hati kita. Itu sahaja yang menjadi kerisauan kita. Dan itu sahaja yang menjadi kebimbangan kita. Jadi tetapi nak mencapai kepada tahap itu, dia tidak kata tiba-tiba terus rasa macam tu, tidak. Ya, ini perlu kepada pemahaman ilmu. Dan ilmu pula hendaklah dibimbing oleh seorang guru yang mursyid. Barulah kita dapat melalui perjalanan rohani itu dalam keadaan yang seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan baca dalam kitab ini apa yang Imam Al-Haddad bagi tahu. Surat 58, ya, alhamdulillah. Di perenggan yang ketiga, ya, perenggan yang ketiga insya-Allah. Selepas pada baru ni kita dah baca dalil berkenaan dengan Allah nak meyakinkan kepada hati hamba-Nya bahawa segala makhluk yang hidup di alam dunia ini, 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perlu kita faham, ya, dalam pemahaman rezeki ini, dia melibatkan kepada takdir. Takdir dalam pemahaman ilmu tauhid ataupun dalam pemahaman ilmu tasawuf, takdir terbahagi pada dua. Takdir terbahagi kepada dua. Yang pertama, takdir namanya mubram. Mim ba ra mim, mubram. Takdir mubram ialah takdir yang sudah tetap. Yang sudah tetap di Lauh Mahfuz Allah SWT. Sudah tetap, sudah tidak boleh diubah lagi. Ini bukan bermaksud lepas tu yang takdir mu'allaq boleh berubah lah. Okey, baik. Cuba fahamkan dulu, ya. Perlahan-lahan saya pergi satu persatu. Baik. Jadi takdir mubram ialah takdir yang telah tetap, yang tidak boleh diubah lagi. Yang telah ditetapkan oleh setiap makhluk yang berada di dalam 7 petala langit, 7 petala bumi ini, iaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, setiap, ataupun tiap-tiap, kullu. Dalam bahasa Arab, kalau ada kalimah kullu, maka kita kena faham dah bahawa dia bukan melibatkan setengah-setengah, bukan. Tapi dia melibatkan kesemuanya, semua. Maknanya segala makhluk yang berada di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi, dha'iqatul maut, akan mati. Jadi di sini kita boleh faham bahawa ketetapan yang tidak boleh diubah lagi, yang mana kalau dalam pemahaman ilmu tasawufnya terletak dalam takdir mubram, ialah setiap yang hidup pasti akan meninggal dunia, ataupun setiap yang hidup pasti akan mati.
Daripada mana dalilnya? Daripada dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Itu dalilnya. Ini dalam takdir mana? Takdir mubram. Takdir yang tidak boleh lagi diubah. Sambungan takdir yang kedua, takdir mu'allaq. Namanya mu'allaq, mim ain lam qaf. Mu'allaq. Takdir mu'allaq, apa dia takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih lagi boleh diubah. Dan perubahannya tertakluk kepada takdir, tertakluk kepada kudrah dan iradah Allah SWT. Bukan kata berubah sebab kekuasaan manusia, tidak. Tidak. Ini yang saya kata tadi, kena fahami betul-betul. Iaitu, walaupun takdir mu'allaq boleh lagi diubah, tetapi perubahannya berlaku di bawah takluk kudrah dan iradah Allah SWT. Kerana makhluk tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan tauhid kita. Itu keyakinan tauhid kita. Yang memutuskan, yang menyambungkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membakarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghidupkan dan mematikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan kita yang sudah putus dalam hati kita. Ya, walaupun takdir mu'allaq ialah takdir yang boleh lagi diubah, tetapi perubahan itu berlaku di dalam takluk kudrah dan iradah Allah SWT. Maknanya berada di bawah kudrah kekuasaan, iradah kemahuan Allah SWT. Ini kena faham betul-betul. Ini perbahasan ini telah dibahas dalam pengajian ilmu tauhid, dan juga dalam pengajian ilmu tasawuf juga telah dibahaskan perkara ini, supaya kita tidak tersalah faham. Lama dalam kalangan kita ni dia fikir macam ni. Dah kalau macam tu, umur ni, umur salah satunya, umur kehidupan. Umur ialah salah satu perkara yang berada dalam takdir mu'allaq. Sesiapa yang nak panjang umur, hendaklah dia menyambungkan silaturrahim. Itu salah satu daripada hadis sahih. Baginda Nabi bersabda, sesiapa yang nak panjang umur, apa dia kena buat? Hendaklah dia suka menyambung silaturrahim. Suka pergi jumpa orang, suka tolong orang, suka turun padang, jumpa dengan orang. Jadi insya-Allah orang ni akan diberikan panjang umur. Tapi dia dah turun jumpa orang, dia dah turun padang jumpa dengan orang ni, tapi umur dia tak panjang mana juga, kan? Maksudnya 60 ke 70 tahun juga, kan umur umat baginda Nabi di antara 60 ke 70 tahun. Dia tak lebih. Dia tak pergi 78, 80, kan? Adakah orang tadi tu dia kata tak ada apa-apa pun saya ni, tak berubah pun umur saya. Saya tetap juga berkata meninggal dunia dalam umur yang tidak panjang. Di sini kita kena faham bahawa perubahan yang berlaku dalam takdir mu'allaq tetap di dalam takluk kudrah dan iradah Allah SWT. Bukan kata kita jumpa orang, kita ikut daripada hadis sahih tadi, siapa yang bertemu dengan orang maka Allah bagikan dia panjang umur, lepas tu tetaplah mestilah kena panjang umur. Tidak. Yang akan menentukan perkara tersebut tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi sebab tu dalam perbahasan takdir, apabila dalam takdir mu'allaq tidak kita dapat seperti mana yang kita nak, maka hendaklah kita redha dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita bersangka baik. Redha bermaksud apa dia? Bersangka baik kepada Allah. Maksudnya kita dah menghubungkan silaturahim. Kita dah jumpa ramai orang, tapi umur tak panjang juga, kan? Sampai masa tu jugalah. Dan umur tak panjang juga, tak pergi sampai 80, tak pergi sampai 90, tak pergi umur kita. Sampai dekat 70 tahun saja, kan? Tu masa tu kita kena faham bahawa hendaklah kita redha dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam pemahaman perbahasan takdir ini, perlu kita faham bahawa
jodoh, tentang kehidupan, tentang umur. Ini perkara yang boleh diubah. Perkara yang boleh diubah. Perkara yang tidak boleh diubah, satu sahaja. Apa dia? Iaitu setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafs dha'iqatul maut. Begitu. Tu. Siapa yang hidup pasti akan mati. Itu ketentuan takdir yang tak boleh diubah. Ikutlah dia jumpa orang ramai kok kan. Dia apa kata? Dia bersedekah banyak apabila Allah sudah tetap sampai pada saat itu maka meninggal dah dia begitu. Jadi pemahaman tadi tu kena faham ya. Cuma perbahasan di sini kita perlu faham bahawa ya okay, baik, ada sahabat kita bagi tahu dekat ruangan chat baik, jadi apa kata sekarang perlu kita faham bahawa dalam perbahasan takdir dua tadi tu, takdir mubram dan takdir mu'allaq tadi tu. Jadi apa kata dalam takdir mu'allaq dia masih lagi boleh diubah. Tentang kita nak bagi umur kita panjang, apa yang kita kena buat? Kita nak bagi kita ni apa kata harta kita bertambah supaya dengan harta banyak kita boleh membantu lebih ramai orang. Macam mana kita buat? Macam mana kita kena buat? Boleh lagi. Bukan kata kalau lahir macam tu sampai akhir hayat lah macam tu. Tidak. Perkara tu boleh diubah. Jadi maknanya apabila kita faham begitu, bermakna barulah kena dengan apa yang kita belajar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah memberikan kepada kita usaha dan ikhtiar untuk kita merubah kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih baik. Gitu. Baginda Nabi tidak menyarankan kita untuk ingat kepada mati. Sehingga apabila kita ingat pada mati, kita tak boleh nak buat apa-apa. Tidak. Kerana mati itu pasti. Kita ingat ke kita tak ingat ke, mati itu pasti. Yang baginda Nabi selalu ingatkan kepada kita, lakukan hari ini lebih baik daripada semalam. Ini dalam hadis sahih baginda Nabi kata, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang baginda Nabi beritahu. Bukan kata baginda Nabi kata, dah kalau kamu tetap juga akan mati, buat apa kamu nak buat baik? Kan? Kamu tetap juga akan mati. Kamu buat baik pun kamu akan mati. Tidak begitu. Kata baginda Nabi, kamu kena berusaha supaya hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Ini semua perbahasan ini berada dalam perbahasan tentang takdir supaya kita faham betul-betul. Kita faham betul-betul, kita dapat dalami betul-betul dan barulah kita berjaya berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Cuma dalam penerangan sekarang ni kita kena faham bahawa apa dia? Kita kena faham bahawa Imam Al-Haddad nak bagi tahu dalam perjalanan rohani soal rezeki jangan kamu risau. Itu penting tu. Ini perlu kepada kita didik hati. Betul ya. Kita kerja jangan bergantung kepada kerja. Bergantunglah kepada yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi kerja kepada kita. Siapa tu? Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke pejabat, kita buat kerja kita. Kita apa-apa sajalah kerja. Sekalipun kita seorang suri rumah, jangan kita bergantung kepada tugas yang kita buat. Banyaklah pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pekerjaan kita tadi tu memanglah kita kena buat kerja. Jangan pula ustaz, kalau tak perlu bergantung kepada kerja, saya tak payah kerja lah. Jangan. Kerana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bagi kepada kita usaha dan ikhtiar. Kita kena usaha. Tak boleh kita berserah bulat-bulat kepada Allah. Itu pemahaman yang salah. Itu dalam akidah Qadariyah dengan Jabariyah, bahaya. Jadi maknanya kena kerja, kena usaha, kena ikhtiar. Tetapi pergantungan kita mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada juga orang kerja tetapi dia masih lagi tidak cukup. Dia rasa tak cukup dekat hati dia. Saya dah kerja kuat dah. Kan saya kerja pagi,
sehingga dah petang. Petang tu saya kerja lagi. Sampai dah malam. Kadang-kadang sampai lewat malam saya kerja. Kan? Tapi rezeki saya macam ni saja, saya tidak dapat lebih. Ketahuilah bahawa dia telah mendapat lebih. Sebenarnya yang dia tidak mendapat lebih ialah rasa syukur yang dia perlu hadir dalam hati. Sebab tu kaya yang sebenar ialah kaya hati. Bagaimana kaya hati? Kita dapat yang setakat kita dapat pada hari ini, kita pun ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya seseorang itu bersyukur kepada aku, la azidannakum, aku tambah lagi pada dia. Tambah apa dia? Tambah rasa syukur, tambah hatinya rasa tenang dan dapat banyak tu je, tapi tenang hati dia kan. Balik kerja tu boleh jumpa anak-anak tu gembira. Tak ada kata balik rumah tu stres, ya. Balik kerja daripada balik daripada kerja tu tak ada rasa nak marah orang, tak ada. Tapi hati dia tenang. Kerana apa? Kerana dia bersyukur. Dia bersyukur dulu. Bersyukur. Wala in kafartum, dan seandainya seorang itu kufur. Di sini bukan kufur murtad, tetapi kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya aku akan berikan kepadanya azab yang pedih. Di sini perlu kita faham betul-betul dalam perjalanan rohani, keyakinan yang kuat, keyakinan yang putus, betul-betul tertanam dalam hati kita. Walaupun kita kerja, walaupun kita buat macam ni, rezeki telah ditetapkan oleh yang maha memberi rezeki. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan utama kita. Kita nak cari banyak, nak cari sikit, terpulanglah pada kita, tak ada masalah. Tetapi dalam hati kita, yang memberi banyak, yang memberi sedikit, semuanya ialah yang maha memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu, ya. Hadirkan dulu pemahaman itu dalam hati. Barulah apabila kita nak menuju kepada Allah, dia tidak tersekat. Apa makna tidak tersekat? Iaitu kita tidak bersangka buruk kepada Allah. Ya Allah, saya dah kerja kuat, saya dah berdoa dah kepada Allah, tapi Allah tak bagi pun. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Tu. Memang tugas kita berusaha, berikhtiar, dan tugas kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tugas kita bukan kita nak tanya Allah, Allah kenapa bagi sikit pada saya? Kenapa orang tu dapat banyak, saya dapat sikit? Itu bukan tugas kita. Kerana yang mengaturkan jumlah itu ialah Allah yang ada sifat Al-Wakil, yang maha mengaturkan kepada hamba-hamba. Sebab tu kadang-kadang kita rasa kita nak banyak, tetapi Allah tahu, kamu ni tak boleh bagi banyak. Kalau aku bagi banyak, kamu lupa pada aku. Ada orang tu, dia nak sikit je, tapi Allah bagi banyak pada dia. Ada benda lah tu. Kerana Allah tahu dia mampu membantu orang lain. Dia mampu nak sedekahkan pula harta dia tadi tu kepada orang lain. Jadi maknanya perkara ini telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa kata? Apa yang kamu fikirkan baik untuk kamu, pada Allah dia tidak baik. Dan apa yang kamu fikir tidak baik untuk kamu, maka dia baik untuk kamu. Pada Allah dia baik untuk kamu. Jadi maknanya apa kata? Itu ialah telah diterangkan dalam Al-Quran untuk kita fahami dengan baik dalam perjalanan tadi. Baik. Ini sama tadi. Dan engkau termasuk salah satu daripada makhluk yang melata. Makhluk melata ni maksudnya makhluk yang berjalan di atas muka bumi ni lah. Dan kaki kita ni duduk berpijak belakang di atas muka bumi kan. Semua duduk melata. Maka sibukkanlah dirimu dengan permintaannya darimu. Maka kenapa tak nak? Kenapa kita kena clear tentang soal rezeki? Supaya hati kita ni tidak sibuk nak fikir kepada rezeki. Tetapi hati kita sibuk kepada memikirkan kepada apa? Kepada pemberi rezeki. Kita buat macam tu. Tu kan. Bukan kata sibuk duduk kira berapa keuntungan macam tu. Berapa saya punya pendapatan. Tak salah nak fikir macam tu, tak ada masalah. Cuma jangan kata
sepanjang hari dia fikir, masya-Allah. Kan sepanjang hari dia fikir. Kan sepanjang hari memikirkan tentang rezeki itu sehingga kan kadang-kadang terlewat solat. Sibuk dia fikir tadi. Kan sibuk nak naik pangkat dah sehingga masuk waktu azan masih lagi tidak boleh tinggal kerja. Kena kerja juga. Kenapa awak kerja juga ni? Dah azan dah tu. Jomlah solat. Tak boleh, saya nak naik pangkat ni. Saya kena kerja adik-adik ni. Sekejap dalam 30 minit lagi. Jangan begitu. Kenapa? Kerana kata Imam Al-Haddad, maka sibukkanlah dirimu dengan permintaannya darimu. Ada permintaan yang kita kena buat, yang Allah telah tetapkan kepada kita. Apa dia? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ni perjanjian kita. Tu. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Allah kata, Allah berfirman, wahai manusia, tidak aku ciptakan engkau dan juga jin. Khalaqatul jin wal ins. Jin dan juga manusia illa liya'budun. Kecuali tujuan aku cipta engkau. Kat sini pun kena faham ayat ni. Bukan bermaksud Allah berhajat kepada kita. Tidak. Allah tidak berhajat kepada sesiapa. Kerana Allah ni dia sudah agung. Dia sudah al-azim. Dia sudah maha agung. Dia tidak berhajat kepada kita. Tetapi kita makhluk ni yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah bagi tahu kepada kita dalam ayat ni supaya kita tidak lari fokus. Kita tidak kata hanya dibuat oleh kenikmatan dunia, tidak. Lalu Allah kata apa? Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ketahuilah kamu wahai manusia, aku ciptakan kamu dan tidaklah aku ciptakan kamu jin dan juga manusia illa liya'budun, kecuali untuk engkau beribadah kepada aku. Itu matlamat sebenar penciptaan kita. Kalau Allah tidak cipta kita, Allah lemah ke? Tidak. Allah tidak berhajat pada kita. Allah tidak berhajat pada kita. Allah sudah mempunyai sifat-sifat al-kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Bukan kata syarat nak bagi Allah hebat, Allah kena cipta manusia. Tidak. Allah tidak memerlukan kita. Tetapi kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba ni memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itulah matlamat sebenar kita. Apa tadi? Sibukkanlah dirimu dengan permintaannya darimu. Tu yang Allah minta kepada kita tadi tu. Minta di sini bukan bermaksud Allah tu berhajat kepada kita, tidak. Tetapi apa matlamat sebenar Allah cipta kita? Apa dia matlamat sebenar? Illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Abbas, ya'budun ay ya'rifun, iaitu Allah cipta kita ni untuk kita kenal siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, awwaluddin ma'rifatullah, ataupun man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah tujuan utama kita dalam penciptaan kita sebagai manusia ini. Ialah tujuan utama kita ialah kita hendaklah kenal, kita hendaklah tahu, kita hendaklah kenal dengan benar-benar, kenal dengan sungguh-sungguh siapakah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sambungan. Iaitu amalan-amalanmu untuknya. Okey. Setiap amalan yang kita buat ini ialah tanda penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita buat amalan ni untuk nak bagi pada Allah? Nak bagi Allah sedap hati ke kan? Muju aku cipta dia, dia buat baik pada aku. Adakah macam tu? Tidak. Balik semula pada pemahaman tadi. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Tapi kita beribadah ni kerana kita nak berhajat kepada Allah SWT. Istighna ilaih. Allah terkaya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kita sebagai hamba ni berhajat kepada Allah SWT untuk Allah bantu kita. Allah
jaga hati kita. Allah lindung hati kita supaya kita benar-benar berjaya bertemu dengan Allah di syurga nanti, insya-Allah. Begitu, ya. Walaupun Allah suruh kita buat amalan, Allah tidak berhajat pada kita. Kamu tak buat amalan, buat aku tak ada masalah. Aku tetap Allah. Kamu tidak taat kepada aku, kamu tidak turut perintah aku, kamu tidak buat baik kepada aku tetap Allah. Kamu tak payah fikir kalau engkau tak taat pada aku akan jadi low class, aku akan jadi lemah, aku akan jadi dhaif. Tidak, aku tetap Allah SWT. Tapi ketahuilah bahawa kalau kamu tidak taat kepada aku, kalau kamu tidak mendekatkan hati engkau kepada aku, maka kamu berada jauh daripada aku. Dan apabila kamu jauh daripada aku, maka kamu tidak merasai kedekatan hati dengan aku. Maka berbagai perkara lah yang berlaku dalam hidup kau. Kamu akan tidak tenang, apa yang kamu buat tidak menjadi, ya, segala perkara yang kamu buat tidak mendapat keredaan oleh aku. Jadi dia akan berlaku begitu. Sebab kita ni hamba Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sedangkan sesuatu yang telah dijamin olehnya, iaitu rezeki, maka sesekali Tuhanmu tidak akan melupakanmu dalam masalah ini. Tu. Boleh faham tak ya? Bila kita menyibukkan hati kita ingat kepada Allah, adakah Allah tinggal kita? Wallahi Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu, insya-Allah. Itu dia punya ayat dia. Sehingga ayat ni Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili mengarang satu kitab, penerangan yang panjang lebar, satu jilid. Tak silap saya, kitab Ihfazillah Yahfazka ni karangan Dr. Wahbah Zuhaili, dikarang sebanyak satu jilid. Tebal penerangannya. Apa dia tajuk kitab tu? Ihfazillah Yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ini satu pemahaman yang perlu kita faham secara mendalam. Ini Imam Al-Haddad beritahu. Imam Al-Haddad kata apa? Maka sesekali Tuhanmu tidak akan melupakanmu. Bila kita walaupun kita bekerja, tetapi kita sentiasa ingat, bukanlah kerja aku ni yang memberi rezeki kepada aku, bukan. Yang memberi rezeki kepada aku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gaji aku ni lah yang menyebabkan aku senang. Yang menyenangkan kehidupan aku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan duit yang daripada gaji aku ni yang menyebabkan aku hidup senang lenang, tetapi yang memberikan kita kesenangan di alam dunia ini dan juga di alam akhirat, insya-Allah, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan yang perlu ada dalam hati kita. Barulah kita berjaya berjalan, hati kita ni berjaya meneruskan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Dia telah memberitahu umum bahawa sesungguhnya rezeki ada di sisinya dan memerintahkannya agar meminta kepadanya dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang di bawah tu, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah." Maksud dia apa ni? Oleh itu, carilah rezeki dari sisi Allah dan sembahlah akan dia serta bersyukurlah kepadanya. Gitu. Iaitu surah Al-Ankabut ayat 17. Lalu Imam Al-Haddad bertanya. Ni saya sambung pada muka surat selepas dia pula. Muka surat 59 tu yang terakhir. Apakah ni Imam Al-Haddad tanya, apakah kau tidak melihat bahawa dia yang maha suci memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang menyembah kepada selain. Tu. Kan Imam Al-Haddad tanya, kamu tak tengok ke? Allah yang maha suci ni, dialah Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir. Sedangkan orang kafir tadi tu tak sembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dah.
Nak tunjuk bahawa betapa rahmatnya Allah SWT. Baik. Apakah menurut pendapatmu dia tidak akan memberi rezekinya kepada orang-orang yang beriman yang tidak menyembah selain dia? Kita bandingkan pula. Kita ni insya-Allah orang-orang yang beriman. Adakah Allah tidak memberi rezeki kepada kita? Sedangkan orang kafir yang tidak beriman pun Allah bagi rezeki pada dia. Jadi kita boleh nampak dah. Dia punya persoalan ini yang perlu kita fahami dengan baik kan. Kalau orang kafir pun Allah bagi rezeki pada dia. Sehingga kaya raya dia. Sedangkan orang kafir tadi tu tidak beriman pada Allah. Tidak pula menyembah selain daripada Allah. Lepas tu kita ni beriman kepada Allah dan juga menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita tidak mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu persoalan yang perlu kita fikirkan. Dia memberi rezeki kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan melanggar perintahnya. Apakah dia tidak akan memberi rezeki kepada orang-orang yang taat kepadanya dan orang yang berbanyakkan zikir dan syukur kepadanya? Ini satu persoalan. Ini persoalan yang kedua pula. Orang yang buat maksiat tu Allah bagi rezeki. Bagaimana pula orang yang taat kepada Allah? Takkan kita nak takkan orang tersebut nak risau tentang rezeki. Jadi maknanya ini persoalan yang perlu kita fikirkan. Kenapa didatangkan persoalan ini? Supaya segala persoalan-persoalan ini dapat menjawab kerisauan yang berlaku dalam hati seseorang murid ataupun seseorang salih yang berada dalam perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini penting ya. Kenapa ulama tasawuf membawa perbahasan tentang rezeki? Kerana ramai orang yang risau tentang rezekinya. Tetapi dia tidak risau bagaimanakah hubungan hatinya dengan yang Maha memberi rezeki, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubah kehidupan kita ni, biarlah hati kita ni risau bila Allah tu kita tak ingat kepada Allah. Bila Allah itu kita tak rasa dekat dengan hati kita. Kita ubah begitu. Jangan kita risau tentang rezeki, macam mana kehidupan kita, tahap kewangan kita. Jangan kita risau sangat. Begitulah maksudnya. Jangan kita risau tu berlebih-lebihan. Boleh nak risau tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai dalam solat pun ingat juga macam manalah saya ni kan umur macam ni dah tapi begini-begini. Jangan teramat risau. Ketahuilah bahawa yang telah mengaturkan rezeki kepada kamu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengatur. Begitu. Ya. Jadi saya berhenti di sini dahulu untuk pengajian kita pada petang ini. Kita akan sambung nanti dalam perenggan yang kedua, muka surat 59, iaitu ketahuilah sesungguhnya tidak menjadi masalah jika engkau bergerak mencari rezeki selama mana engkau melakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Ini perbahasan pada minggu hadapan lah untuk kita lebih fahami lagi tentang bagaimana kita nak membuang perasaan risau, membuang perasaan bimbang tentang soal rezeki dalam hati kita. Sebab hati kita ni dia perlu pemahaman, dia tak boleh dia kata macam tu saja, tak boleh, dia kena ada pemahaman baru dia boleh berjalan, dia boleh teruskan lagi perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, ada persoalan mungkin pada petang ni? Silakan persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Acu Raisani. Ustaz kata ubah hati tu risau Allah tak bagi apa tadi? Kita kena ubah hati risau Allah tak sayang kita. Baik. Kena ubah hati kita daripada risau kepada rezeki kepada banyakkan risau kepada yang Maha memberi rezeki itu, adakah dia jauh ataupun dekat dengan kita. Maknanya ubah hati kita daripada kita risau macam manalah rezeki saya ni kan, bagaimanalah keadaan rezeki saya ni, ubah. Daripada kita banyakkan fikir kepada benda itu, kepada kita banyakkan fikir tentang bagaimanakah hati saya ni dengan Allah. Adakah saya sentiasa dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah, ataupun hati saya ni banyak cerita tentang rezeki.
tak cukup lagi, macam mana keadaan, kena ubah balik. Maksudnya beginilah cara mudahnya, jadikan hati kita ni berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan hati kita berkiblatkan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki tadi tu makhluk juga. Rezeki tadi tu harta, anak-anak, kehidupan, kesenangan, itu ialah makhluk. Tetapi sekarang ni kita fokus kepada banyakkan fokus kepada apa ini? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ubah. Supaya kita betul, kiblat kita tu betul. Jangan kiblat hati kita banyak kepada makhluk. Jangan. Banyakkan hati kita berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. InsyaAllah. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Faham dah. Yes, alhamdulillah. Baik. Okey. Soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Okey Ustaz, tentang rezeki, ketetapan daripada Allah kan. Contoh diri, saya tak pandang orang lain lah, diri saya. Kalau kata rezeki yang saya dapat, tapi saya tak sedar rezeki tu bukan rezeki yang baik untuk saya. Tapi yang saya nampak, rezeki ni memang Allah dah tetapkan untuk saya. Macam mana Ustaz, orang yang tak nampak rezeki tu sebenarnya tak baik untuk dia. Tapi dia still, maknanya mungkin kerja dia subah ke, ataupun dia berada di laluan yang Allah tak redha, tapi dia tak nampak. Yang dia percaya rezeki ni Allah dah tetapkan untuk dia. Macam mana Ustaz nak tune hati yang macam tu? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak kiblatkan hati kita supaya sentiasa hati kita ni ingat bahawa berkata segala rezeki yang kita dapat ini datangnya daripada yang maha memberi rezeki. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, iaitu Allah SWT. Baik. Jadi persoalan Puan Azrina tadi, macam mana kita nak hadirkan dalam hati bahawa kita dah faham bahawa rezeki daripada Allah. Cuma kita nak jaga hati kita. Kita apa kata? Dia macam inilah mudah. Dalam agama kita ni, dia nak kaya tidak menjadi masalah. Kita nak banyak harta, kita nak ramai anak contoh. Kita nak banyakkan harta kita. Kita nak senangkan kehidupan kita. Itu tidak salah. Yang menjadi salahnya apabila kita dapat rezeki tadi tu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mudah kita faham. Kalau saya bagi tahu ayat yang payah, dia jadi kita tak nampak macam mana maksud dia tadi tu. Jadi sekarang ni kita kena jelas bahawa segala yang rezeki Allah bagi pada kita hendaklah balikkan semula segala rezeki ini datangnya daripada Allah SWT. Macam mana caranya? Yang pertama, Allah sudah ajar kepada kita. Tanda engkau bersyukur dengan rezeki yang engkau bagi, yang aku bagi kepada engkau, ialah engkau membantu lebih ramai orang. Maksudnya, apabila Allah bagi rezeki pada kita, alhamdulillah, sama ada rezeki itu banyak ataupun sedikit, itu alhamdulillah, itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Cuma soalan sekarang ni, adakah rezeki itu berhenti kepada diri kita sahaja? Ataupun kita memberi pula kepada orang lain? Sebaik-baik manusia khairun nas yantafi'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya, cara kita nak menzahirkan kesyukuran daripada rezeki yang Allah bagi tadi tu, supaya kita tidak lupa diri. Supaya kita sentiasa berada dalam keadaan kita ingat bahawa banyak rezeki Allah bagi ni semuanya datang daripada Allah. Yang aku dapat pada hari ini semuanya datang daripada Allah. Macam mana caranya? Kita didik hati kita, banyakkan pula kita memberi kepada orang. Supaya apa dia? Supaya dalam keadaan kita memberi tu, kita boleh ingat Allah bagi rezeki pada saya, saya kena berkongsilah rezeki kepada orang lain. Dan insya-Allah siapa yang banyak bersedekah, banyak berinfak, maka Allah akan bagi kepada hatinya satu rasa bersyukur, satu rasa seronok. Lepas tu kalau kita tengok orang susah kan, kita boleh bagi pada dia, apa perasaan hati kita? Allah akan bagi kita rasa tenang. Kan seronoknya tengok dia senyum, seronoknya tengok dia gembira. Kenapa? Ini ialah satu rasa yang Allah bagi kepada orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah Allah bagi kepada dia. Tanda kita bersyukur, kita berkongsi kegembiraan
kepada orang lain. Maksudnya kita dapat rezeki dan kita share pula rezeki tadi itu kepada orang lain. Rezeki ni dia luas. Rezeki ilmu, rezeki apa lagi? Apa kata? Harta, rezeki tenaga. Kita ada banyak tenaga. Kita nak tunjukkan bahawa Allah ni maha kaya. Kita buat macam mana? Kita pun kongsikan tenaga kita tadi dengan kita tolong orang. Saya tolong awak lah. Berapa upahnya? Tak apa, saya tolong awak. Awak doa pada saya. Moga saya ni semakin sihat, semakin dapat beramal kepada Allah. Awak doa macam tu, tak apa. Jadi maknanya begitu. Kita betul. Yang Ustaz Jelan ni betul macam ni. Sebab saya ada seorang sahabat. Dia sangat murah hati dan alhamdulillah income dia baik. Cuma dia dalam dilema, dia suka bertanya pada saya macam ni, Kak, kerja bagus dah. Dan alhamdulillah dia memang sangat suka bersedekah sampai dia akan kontak saya cari mana anak-anak yatim ke rumah mak tahfiz ke, dia akan infak every week, every month akan ada daripada dia. Tapi dia selalu bertanya saya, macam mana ya Kak, kerja saya ni waktu solat kadang-kadang langgar. Keadaan aurat tak terjaga. Tu saya cakap dengan dia, sebenarnya kena tinggalkan. Saya cakap kena tinggalkan, kena memilih apa yang Allah betul-betul redha. Bukannya dengan, dia kata kalau saya dah bantu, saya dah banyak sedekah tak boleh cover ya Kak perjalanan saya ni. Maknanya dia nak problem macam dia ingat, dia rasa Allah pandang dia tu dah baik dah. Benda tu Ustaz, faham tak? Dia sedar tapi dia tak mampu nak membetulkan yang fardu tu. Macam mana nak buat? Baik, okey. Itu salah satu daripada perjalanan yang perlu kita faham lah dalam perjalanan kita menuju pada Allah. Perkara kita kena faham ialah kita jangan memandang kepada kebaikan kita. Kerana Allah dalam kitab Adab Sulki Murid pun Imam Al-Haddad pernah beritahu setiap perkara yang kita buat ini semuanya dengan izin Allah SWT. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita buat perkara tidak baik, kita buat perkara baik, semuanya datangnya izin daripada Allah SWT. Cuma dalam persoalan tadi, bila berlaku begitu, maknanya ada beberapa halangan. Dia dapat rezeki baik, dia dapat rezeki yang banyak daripada Allah SWT. Tetapi perkara yang asas, yang wajib, yang fardu ain, yang perlu dia selesaikan, dia tidak dapat buat dengan baik di atas kekangan kerja. Mungkin bos tak bagi solat awal kerana kena siapkan tugasan. Jadi isunya sekarang ni ialah perlu ada keyakinan lah pada dirinya tadi tu. Cuma nak datang yakin ni kena ada ilmu. Dia tak boleh datang macam tu kan, duduk kerja, sibuk dengan kerja, tiba-tiba datang yakin, tak boleh. Perlu adanya ilmu lah. Pertama sekali perlu adanya ilmu supaya dia tahu bahawa gaji saya ni banyak ke sedikit, semuanya datang daripada Allah SWT. Jadi maknanya tidak perlu tinggal kerja. Ini pernah disebut dalam kitab Adab Sulki Murid ini. Tidak perlu tinggal kerjanya tadi. Cuma di sini perlu kepada dia bincang betul-betul, bagi tahu betul-betul pada bosnya. Kalau majikan, bagi tahu pada bos lah. Kalau dia sendiri bos, tak ada masalah lah. Itu dia yang kena atur jadual dengan betul, baik. Kalau dia majikan, dia kena bagi tahu bos. Dia kena bagi tahu pada bos, bos, saya ni saya dah tetapkan jadual macam ni. Kalau masuk waktu saya kena solat lah. Macam yang bos faham lah, bos pun orang Islam. Contohlah bila dia kata macam tu, bos dia kata tak boleh. Awak kena ikut peraturan saya. Awak kena kerja juga. Walaupun awak terpaksa lewat solat, awak kena juga kerja. Jadi di sini dia kena faham lah. Dia kena faham yang mana dia kena utamakan. Adakah dia masih lagi dalam keadaan nak kekal dalam keadaan itu, dan maksudnya dia gaji besar tapi dia sudah bermaksiat kepada Allah SWT dengan dia gaji biasa-biasa, tetapi dia dalam keadaan dekat dengan Allah SWT. Dia dengan keadaan tu. Di sini dia perlu kepada betul-betul faham. Sebab kalau dia tak faham, dia tak boleh buat keputusan tu. Kalau dia tersalah buat keputusan, maka mungkin akibatnya pergi kepada dia sendiri. Di mana dia kena ada pemahaman dulu. Jadi dia kena tengok keadaan, jangan terus tinggal kerja tu. Jangan terus tinggal. Bincang dengan bos tadi tu. Saya beginilah bos, saya kalau masuk waktu saya nak dalam 10 minit je saya nak pergi solat.
Lepas siap solat, saya datang terus solat. Contoh, kalau itu hal solat. Ya. Kalau hal tutup aurat, dia kena bertegas. Sebab ini menyebabkan kepada perkara keberkatan. Ya. Keberkatan kepada rezekinya tadi. Begitu, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Khair. Jadi maknanya dalam perjalanan rohani ini, hati kita hendaklah sentiasa berkiblatkan kepada Allah. Bila kita kiblat kepada Allah, datanglah ujian macam mana, kita akan terus kembali kepada Allah. Senanglah. Sebab kita ni, kalau kita tak kembali kepada Allah, kita jadi tak ada punca. Nak pergi mana tak tahu pun, tak ada punca. Jadi bila datang banyak masalah, dia jadi semakin stres. Sebab tak ada punca kita nak pergi bergantung kepada mana. Tapi bila hati kita berkiblat kepada Allah, bila berlaku apa juga keadaan, kita kembali kepada Allah. Oh, okey. Kalau Allah kata macam ni, maknanya saya tak boleh ni sebab dia sudah melanggar undang-undang Allah SWT. Jadi di situ dia sudah faham. Dia sudah faham. Jadi maknanya kalau sahabat kita, mungkin kita kena ajak dia lah, menuntut ilmu sama-sama bagi dia faham, dan barulah dia boleh bina kekuatan, dan dia boleh buat keputusan untuk dirinya sendiri, insya-Allah. Baik. Ya, baik. Jadi insya-Allah itu saja untuk pada petang ini. Insya-Allah moga-moga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan moga-moga kita semua mendapat kefahaman yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja untuk pada pengajian pada petang ini. Kita jumpa lagi sesi yang akan datang. Kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh penggerak Gemarul Iman yang diketuai oleh para seniati yang menjayakan pengajian tasawuf pada petang ini, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada ibu ayah yang dapat bersama-sama menghadiri pengajian pada petang ini. Moga-moga kita sentiasa berada dalam payungan ilmu dan berada dalam kefahaman ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada KN, insya-Allah. Silakan.